Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Juga semua yang sedang menonton video pembelajaran pada kali ini. Baiklah, bersama dengan Ustazah, uh, Ustazah Nuzawani. Untuk kali ini kita akan belajar bagi bidang Jawi Pendidikan Islam tahun 4 di bawah tajuk Kata Pinjaman Bahasa Inggeris. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, kali ini kita akan mengenali atau memahami bagaimana kaedah menulis Jawi bagi kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebelum ini kita dah belajar apa dia kata pinjaman bahasa Inggeris. Ustazah dah terangkan dalam nota-nota yang Ustazah bekalkan dalam Google Classroom. Apa dia kata pinjaman bahasa Inggeris? Kita recall balik. Kata pinjaman bahasa Inggeris perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam bahasa Melayu tetapi sebenarnya kita pinjam daripada perkataan bahasa Inggeris. Senang kan? Semuanya sudah memahami apa dia kata pinjaman bahasa Inggeris. Baiklah, marilah kita sama-sama melihat pula bagaimana kata pinjaman bahasa Inggeris ini ditulis dalam kaedah tulisan Jawi. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin juga memberi kredit kepada sahabat seperjuangan Ustazah dan Ustazah ambil juga bahan-bahannya iaitu daripada Ustazah Syafiqah Nabilah untuk sama-sama Ustazah kongsikan juga kepada anak-anak murid Ustazah. Baiklah. 7 kaedah untuk mengeja kaedah kata pinjaman bahasa Inggeris. Pada hari ini, Ustazah akan terangkan untuk 3 kaedah sahaja, iaitu kaedah yang pertama, dieja mengikut sebutan bahasa baku. Bagaimana kaedahnya? Yang kedua, kaedah untuk kata pinjaman bahasa Inggeris di mana gugur konsonan di awal kata, gugusan sebenarnya. Okey, dan yang ketiga, gugur konsonan di akhir kata. Okey, untuk 3 kaedah ini sahaja. Yang keempat, Ustazah hanya terangkan tajuk sahaja dahulu pada kali ini, iaitu yang keempat, dieja mengikut sebutan bahasa sumber. Yang kelima, suku kata tertutup terakhir huruf K ditukar kepada kaf. Yang keenam, suku kata tertutup terakhir bagi I pepet ditulis dengan huruf ya yang tak ada titik ni. Dan yang ketujuh, huruf C dari kata pinjaman bahasa Inggeris ditulis dalam huruf K ketika kita tulis dalam tulisan Jawi. Baiklah, kita lihat 3 kaedah pertama pada kali ini. Okey, yang pertama tadi ialah dieja mengikut sebutan baku bahasa Melayu. Iaitu bagaimana kita nak tulis seperti mana yang kita belajar, iaitu menulis Jawi mengikut padanan huruf. Ini semua basic. Tahun 1, bermula dari tahun 1 lagi awak dah belajar bagaimana huruf padanan, ikut padanan huruf iaitu huruf Rumi kita tukar kepada huruf Jawi. Cuma kali ini kita fokus kepada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Contohnya Ustazah bagi contoh dekat sini. Virus.
subsidi. Semuanya perkataan daripada bahasa Inggeris. Battalion, university dan republic. Okey. Bagaimana kaedah penulisan ikut padanan huruf ni? Kita gunakan kad dalil. Ini kredit kepada Ustazah Dalilah Desa yang mencipta kad ini, iaitu kita padankan huruf-huruf rumi kepada huruf jawi supaya mudah untuk huruf vokal, konsonan. Ini konsonan, tadi saya sebut konsonan. Konsonan tu apa? Huruf yang bukan vokal lah. Huruf-huruf yang warna kuning ni semua huruf konsonan. Baiklah. Ustazah tak nak terangkan bagaimana digantikan kerana Ustazah yakin semua anak-anak murid Ustazah sudah pun mengenali bagaimana kita nak tukarkan huruf rumi itu kepada huruf jawi. Baiklah, kita lihat bagaimana caranya kita nak tulis kaedah mengikut bahasa padanan huruf, mengikut bahasa Melayu itu sendiri. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti suku kata. Sebagai contoh, Ustazah berikan perkataan industri. I-N-D-U-S-T-R-I. Kemudian awak kena pasti pula huruf vokal yang tidak perlu. Contohnya huruf A yang ada dalam 3 huruf kan. Ustazah pernah ajar, maka A itu dipotong, maka tak adalah huruf vokal alif. Tapi dalam cerita industri ni tak adalah. Yang ketiga, padanan huruf. Okay. Kita padankan I-N, maksudnya macam mana nak ejek I-N, in, alif, ya, nun. Kemudian dus, dal, waw, sin. Tri, ta, ro, ya. Padankan. Dan yang keempat, sambungkan huruf. Inilah sambungan hurufnya. Baiklah. Kaedah ataupun cara yang kedua yang melibatkan perkataan pinjaman bahasa Inggeris ialah gugusan konsonan di awal kata. Gugusan konsonan di awal kata, sebagaimana yang saya sebut tadi, konsonan ialah huruf-huruf yang huruf bukan vokal tadilah, kan? Tapi berada di awal kata. Contohnya klinik. Klinik ada K dengan L. Struktur ada S dengan T dengan R. 3 huruf konsonan di awal kata. Yang ketiga psikologi. P dengan S. Yang keempat skrip. S dengan K. Okey, kita tengok bagaimana kita nak tulis dalam jawi. Kita gantikan ikut bulat-bulat. K ganti dengan kaf, L ganti dengan lam. Yang lain ni sama. Sama juga dengan struktur pula. S ganti dengan sin, T ganti dengan ta, R ganti dengan ro. Okey, begitu juga dengan ejaan psikologi dan juga skrip. Okey, contoh saya berikan bagaimana tadi kita nak eja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ada konsonan di awal kata. Yang pertama, sama. Kenal pasti suku kata. Apa dia suku kata yang terdapat dari perkataan struktur? Ada berapa? Ada 2. Satu struk, satu lagi terstur. Jadi ada 2. Dah kenal pasti. Potong huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak? Tiada. Padankan huruf. Dan yang keempat, sambungkan huruf. Beginilah keadaan bila kita dah sambungkan tulisan jawi. Bila kita dah sambungkan huruf. Okey. Dan yang ketiga, untuk gugusan konsonan di akhir kata. Hendaklah ditulis dirangkai. Okey, berbeza dengan gugusan konsonan yang berada di akhir perkataan. Kalau anda boleh perhatikan untuk perkataan sains. Di akhir perkataan dia ada gugusan konsonan N-I-N-S. Ada 3. Jadi bagaimana untuk tulis dia? Kita gantikan dulu sin, alif hamzah, ya, nun dan sin. Cuma yang membezakan ialah konsonan, 2 huruf konsonan yang terakhir mesti dipisahkan, tidak bersambung. Cuba tengok teks pun sama. Volt,
Golf. Konteks. Okay, kita tengok dulu macam mana nak eja, bagaimana kaedahnya. Ini contoh dia. Contoh saya bagi konteks. Konteks. Di mana konsonan berada di akhir kata. Yang pertama, cara kaedah yang sama, suku kata mesti kenal mana suku katanya, iaitu kon dengan teks. Okey. Yang kedua, padankan huruf. Potong vokal dan juga padankan huruf. Potong vokal tak ada guna kat sini dan padankan huruf macam tadi. Kemudian yang keempat, sambung huruf. Cuma ingat kaedah yang perlu awak ingat apabila nak sambungkan huruf untuk konsonan di akhir kata, kaf dengan sin ini dipisahkan, tidak bersambung. Faham ya? Baiklah. Cukup untuk 3 kaedah dulu untuk penulisan jawi bagi kata pinjaman bahasa Inggeris. Kita akan sambung kemudian untuk kaedah-kaedah selebihnya pada masa akan datang. Semoga video ini dapat memberi pemahaman yang lebih jelas kepada anak-anak murid Ustazah dalam bagaimana kita menulis tulisan jawi, lebih-lebih lagi apabila kita bertemu dengan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.